Assalamualaikum dan hai, bersama saya Anizan Hapani dalam LH Studio. Okey, sekarang ni saya berada di Klinik Menara 2 di Bukit Jelutong Shah Alam. Okey, hari ini saya nak bawa korang jumpa doktor yang boleh bercerita mengenai stroke, iaitu Dr. Azmi. Tapi sebelum itu, korang jom subscribe dulu YouTube LH Studio. Jangan lupa tekan button subscribe dan notification. Mak. Oi, Kau sampai? aku sampai. Jom sini. Jom. Jom. Mak. Kau dah breakfast ke sebelum masuk kerja ni? Belum. Tempat tu aku bangun lambat ni. Kau bangun lambat ke? Bangun awal ke? Kau memang malas nak breakfast kan? Elok aduh. Asal kau ni? Kau okey tak ni bro? Aku pun tak tahu apa. Tak dulu. Ambil aku. Apa kau? Okey, Assalamualaikum dan hai, hari ini anda bersama saya Anizan Hapani dalam LH Studio. Untuk kali ini kita akan bersama Dr. Azmi bagi mengupas, merungkai mengenai apa itu stroke. Okey, Doktor, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Ada yang kata gaya hidup yang tidak sihat ni boleh menyebabkan diserang stroke. Sejauh mana kebenaran itu? Kebenaran, yes, betul. If kita tak adjust kita dalam lifestyle, kita makan tak jaga, tak buat sports, tidur tak menentu, hidup penuh dengan stres, it can cause your BP, blood pressure to go up. Okay, blood hypertension is considered one of the main cause of stroke. Selalunya BP kita shoot 180 to 200 atas tu, kita selalu boleh pecah. The main cause of hypertension is stroke is hypertension. Okey, Doktor, stroke ini adalah sejenis penyakit saraf ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah angin ahmar kan? So mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut mengenai stroke dan bagaimana seseorang tu boleh mendapat stroke ataupun bagaimana stroke tu boleh berlaku. Okay, stroke ni kita kalau if we define definisi dia dalam bahasa Inggeris ni, dia is when the blood supply to your part your brain is reduced or interrupted. Maksudnya kita punya pengaliran darah kepada otak tu tersekat atau kurang. Jadi bila benda tu berlaku, kita the brain or the otak kita tak cukup darah dan tak cukup oksigen untuk berfungsi. That we can cause the stroke. Jadi bila stroke basically is a medical emergency. Bila kita duduk situ nampak orang ada stroke, first thing you should do, kita panggil abbreviation is FAST. F-A-S-T. Okay, F maksudnya kita cek muka dia. Ada tak ni sengit ke tepi ni? Ada meneles. Satu, dia is F. Number 2 is A. Kita suruh dia angkat tangan. Boleh tak boleh? Kalau tak boleh, next time stroke. Number 3, speech. Orang kena stroke ni akan bercakap like a slurred speech. Tak jelas. When all the symptom ada, you kat situ, you make sure patient tak tidur. Call 911. Call the ambulance as soon as possible because within the few hours patient masuk hospital kena beri injection. Ubat untuk cairkan benda tu. Clot tu. Otherwise can cause brain death. The brain death is irreversible. Okey, doktor, betul ke ada orang kata stroke ni biasanya untuk orang golongan yang lebih tua? Orang yang muda ni kena juga ke ataupun tak kena? Macam mana tu kebenaran mengenai hal ini? Dulu, maybe 10-15 years ago lah. Stroke kita kata orang umur 55 ke atas sana. I think the latest research by WHO mengatakan 18 to 33% of stroke patient now fall category below 40. Bawah 40 They say what is the main cause of that? Satu, darah tinggi. Number 2, kolesterol yang tinggi dalam badan. Number 3, stress induced. You kerja office, stress, one day you shoot up to 200,
boom, jatuh. That is the main cause of stroke nowadays. Okey, lepas seterusnya saya nak tanya doktor mengenai gejala stroke ataupun mungkin gejala stroke ni ada gejala minor ataupun major ataupun tak ada pun. Okey, untuk keterangannya kita nak tanya Dr. Azmi. Okay, stroke kita divide by two, minor stroke and major stroke. Minor stroke dia panggil TIA, transient ischemic attack. Maksudnya saluran darah kepada otak tu mungkin dia macam tergendala sebentar. Okay, for a while, not enough blood supply to the brain and pesakit akan jatuh. Tapi minor stroke ni biasanya tanda-tanda awal untuk seseorang kena major stroke. So major stroke is divided into two, ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Ischemic stroke maksudnya ada darah beku dalam otak, jadi darah tak sampai. Darah tak sampai, oksigen tak sampai. So that is ischemic stroke. Hemorrhagic stroke maksudnya saraf dalam otak tu pecah and cause bleeding. That is not a good sign lah. Biasanya kena major stroke ni kena masuk hospital lah. Patient yang hemorrhagic stroke ni selalunya dia punya outcome is not good. Hemorrhagic stroke biasa dia punya tu is permanent. Kalau yang macam blood clot tu, macam ischemic stroke tu, dia punya kemungkinan untuk pulih sepenuhnya ada. Kalau TIA yang minor stroke tu, yes, they can get 100% recovery. This stroke is basically considered as a medical emergency. Bukan main-main lah benda ni. Ingat bukan main-main. Dia boleh menyebabkan kematian dan they can cause permanent disability. Okay, the warning sign of stroke satu kita panggil sudden onset of weakness and numbness on one side of the body, sama ada kiri atau kanan. Kalau kita punya stroke jatuh sebelah kanan, maksudnya kita nak otak sebelah kiri, dia akan cross otak ni. Kalau tangan kita lemah sebelah kanan, sebelah kiri, maksudnya stroke itu sebelah kanan. It's not that, it's just cross side. Okay. Then patient akan ada speech difficulty, mata start blurring, sakit kepala yang teramat sangat sebab tak tahu. Selalunya kalau kita bawa patient ke hospital, first thing kita check BP dia, blood pressure, memang akan shoot. That is the first sign of stroke. Mainly tengok orang yang kena stroke selalu ni, ini masalah dia. Yang ada penyakit tak nak makan ubat, takut. So one dah kena stroke, susah tak sudah lah jawab dia. So kalau doktor bagi ubat, you makan lah. Okey, korang. Jadi kalau korang ada gejala stroke tu, korang jangan main-main. Terus bawa jumpa doktor untuk dapatkan rawatan. Okey, tadi doktor dah sentuh, sebelum saya tanya, doktor terus sentuh rawatan. Dia terus bagi tahu dah. Sebelum tanya soalan, doktor dah cerita dah semua. Okey, tapi saya nak tahu juga, macam doktor kata jangan buat apa-apa, kan? Terus bawa pergi dekat hospital, call ambulance. Tapi contohnya lah kan, kita ni gelabah juga kalau tiba-tiba depan kita ada orang stroke, kan? Apa yang kita perlu buat sambil ataupun tengah menunggu ambulans tu sampai, ke biar dia dulu tenang, atau ada tips sikit apa yang kita patut buat? That is a first aid. Okay, first aid apa yang perlu buat yang saya cakap tadi, yang fasting. FAS. Face, arm, speech. T is time. Time is to call 911. Okay? That is very important. Okay? You make sure pesakit yang kena stroke tu jangan tidur. Kalau biasa dia tidur tu bahaya. You have to make sure they stay awake until the ambulance arrive. You jangan angkat pesakit bila kena stroke. Tak boleh angkat langsung. You baringkan dia. Baringkan dia, panggil ambulans. Lepas tu jangan kacau lagi Dia bercakap, bercakap dia. Bercakap, berkomunikasi, jangan bagi tidur. Jangan bagi tidur. Itu paling mustahak. Kalau patient stroke kalau dia tertidur, bahaya. Because stroke ni dia punya kemungkinan untuk brain death, maksudnya otak termati cukup tinggi. Dan susah kita nak revive balik. So the time is very crucial for stroke patient. Jangan main-main. Jangan telefon nak telefon bomor ke mana. Telefon ambulans tu. Let the medical do the part first, lepas tu kita buat yang lain. Sebelum kita nak
nak akhiri temu ramah kita pada pagi ini dengan doktor, pagi ke tengah hari ni, tapi nak tahu juga apa nasihat doktor untuk korang yang kat luar sana ataupun ada ahli keluarga you all yang mengalami stroke ni. Ataupun doktor boleh juga bagi kata-kata semangat untuk mereka yang diserang stroke ni. Mungkin ada yang kata, alah takutnya saya dah tak boleh buat apa-apa, hidup saya dah tak bermakna. Nak juga bagi dia kata-kata semangat supaya dia boleh hidup seperti biasa. Kehidupan dia tu berkualiti walaupun ada diserang stroke. Okey, Allah. Okey, stroke ni satu penyakit tetapi yang boleh diubat. Kalau dia kenakan stroke disebabkan darah tinggi, kita kena makan ubat cair darah. Kalau kita stroke sebabkan punya kolesterol, kita makan ubat kolesterol. Okay? So, the treatment is there. Pesakit tu kena comply dengan rawatan yang diberi oleh doktor lah. Okay? And then, physio tu wajib. Physio is a compulsory thing for patient with stroke. Okay, in stroke dia ada 7 stages untuk dia nak rawatan dia. The first stage dia panggil apa? Flaccid. Flaccid, I mean kita punya otot semua dah macam layu. Dalam macam lembik. Okay, that is the first stage. Second stage dia panggil spasticity or spasm, maksudnya tengok bila orang kena stroke ni dia akan keras ni. Sebab lama tak pakai dah. That is second stage. Stage 3 increase, lagi keras. Stage 4 decrease. Okay, stage 5 more decrease of spasticity, and stage 6 your spasticity or spasm disappear, and stage 7 where you go back to normal activity. Tu 7 peringkat ni rawatan fizio kita buat satu-satu. So patient lepas kena stroke ni dia tak boleh anggap okay, I pergi fizio lepas sebulan dah okay. It take times. So normally kita akan nampak improvement antara sebulan ke 3 bulan. Sometimes 6 bulan. Okay. Stroke is not the end of your life. Okay. As I said, TIA tu, yang temporary stroke tu, patient punya recovery 100%. Ischemic stroke tu 70%, itu kita nampak ada improvement dia. Okay. Yang hemorrhagic stroke, yang pendarahan otak tu, that one is basically considered permanent. Stroke patient satu dia hilang power. Okay, betul. Kan? Nombor 2, dia hilang sensation. First thing we use EMS, electrical muscular stimulation. So you put the current to stimulate the muscle. Maksudnya kita bagi shock kepada otot tu supaya dia faham, oh okay, I kena angkat tangan ni. Stroke ni kita boleh elak dia. Kita boleh elak stroke, okay. Satu, jaga pemakanan, healthy lifestyle. Try to exercise sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. That's all. That's all. Itu dia penjelasan daripada doktor. Tapi saya tertarik dengan ayat doktor. Doktor kata hidup ni jangan stres sangat. Betul. Jangan stres sangat hidup ni. Walaupun you all ada daripada korang semua yang ada ahli keluarga yang ada stroke ataupun korang sendiri yang ada stroke, okey, jangan risau, jangan anggap hidup ini sudah tidak bermakna. Sebab kata doktor tadi ada ubatnya, ada terapinya supaya korang boleh sihat. Okey doktor, sebelum kita berpisah, bagi ni sikit, apa followers ataupun pelayar di YouTube untuk subscribe LH Studio, ajak diorang. So this YouTube orang ni banyak series about medical benda tu, subscribe lah, tengok lah benda tu. So at least kita ada sikit ilmu dan panduan penyakit-penyakit yang ada kat dunia ni. Jom subscribe YouTube LH Studio. It's good for you. Okey, itu je penjelasan daripada Dr. Azmi mengenai penyakit stroke. Jika korang ada cadangan ataupun pendapat mengenai topik kesihatan, sila komen kat bawah. Untuk yang belum lagi subscribe YouTube LH Studio, subscribe sekarang.